Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Nurul Huda binti Abdul Halim, kaunselor daripada SMK Tinggi Setapak. Okey, hari ini kita, anak-anak semua, kita akan bersama-sama go through, tengok bagaimana kita ingin mengisi ataupun membuat permohonan kemasukan pelajar ke IPTA untuk pelajar lepasan SPM. Okey, iaitu melibatkan calon-calon peperiksaan SPM tahun 2020 yang akan menduduki peperiksaan SPM pada 22 Februari yang akan datang. Okey. Jadi kita tengok dulu iklan. Okey, iklan kemasukan ke permohonan UPU ni ya. Okey, permohonan UPU ni Pasal permohonannya bermula pada 4 Januari tahun 2021 dan akan ditutup pada 31 Mac tahun 2021. Okey, jadi bulan 1, bulan 2, bulan 3. Ada 2 bulan untuk anak-anak semua membuat pasal permohonan. Okey, pasal permohonan yang pertama ini, apa kita kena buat? Okey, mula-mula kita kena create account UPU. Okey, jika nak memohon kemasukan ke UPU nanti, kena ada akaun UPU dulu. Jadi semua murid-murid tingkatan 5 kenalah mencipta, ada akaun UPU. Ni laman web ni, yang cikgu tengah buka ni, address dia upu.mohe.gov.my. Nanti you all semua boleh pergi ke sini, boleh explore kat bawah ni ada UPU online, kategori SPM, STPM, calculator merit dan e-panduan. Jadi anak-anak murid semua kena tengok you all ni kategori apa. Jangan tertukar pula. STPM, untuk murid-murid tingkatan 6. SPM adalah kategori anda. Ini adalah UPU online. So, kalau kita klik dekat kategori SPM, kita tengok dulu. Pilihan kategori dalam SPM ni. Tengok ni. Ada 2, kategori A atau kategori B. Jadi anda semua murid-murid yang SPM tahun 2020 adalah anda kategori A. Ingat ya, anda semua kategori A. Jangan isi kategori B. Kategori B ialah bukan tahun semasa. Tengok, SPM 2018 dan 2019. Anda kategori A, calon SPM 2020. So pergi balik laman web utama. Dah tahu dah anda kategori A. Sekarang kita akan pergi membuka akaun kita. Nak create akaun kita. Kat sini juga dia ada sediakan carta alir ya kalau kamu baca. Tengok ni kan. Ni yang cikgu bacakan tadi tu. Dibuka mulai Januari, kemudian permohonan ditutup pada 31 Mac. Ada proses temuduga. Jika kursus yang anda minta tu ada temuduga, akan dilakukan pada April, hingga Jun. Kemudian pada bulan Mei pula, untuk STPM, tarikh hebahan keputusan bagi lepasan SPM dijangka pada minggu ketiga bulan Julai. Jadi kenapa kita kena tahu kalender ni, takwim ni? Sebab senang untuk anak-anak semua tak leka, tak terlupa untuk update dalam kalender masing-masing ataupun kalau bekerja ke lepas SPM ni, jangan lupa ada tarikh-tarikh penting untuk anda agar tidak terlepas tarikh memohon. So kita pergi kepada UPU online. Ini dia akaun yang cikgu kata kita kena create. Semua calon SPM kena create akaun ni sebab jika ada akaun ni, akaun UPU pelajar ni, baru kamu boleh memohon kemasukan ke UPU. Jika kamu tidak ada akaun ni, kamu tak boleh memohon walaupun kamu ada beli nombor PIN ID. Nombor PIN unit ID DBSM. Jadi sekarang ni, untuk orang yang belum ada akaun lagi, nanti kamu kena daftar akaun. Cikgu tak boleh daftar akaun sebab cikgu tak ada surat, tak ada kad penalan yang bermula dengan 03 So, bila kamu daftar akaun nanti kalau kamu tekan, contohlah. Dia ada macam ni. Daftar akaun baru. So, isilah kad penalan kamu, alamat email kamu. Tolong guna alamat email yang aktif. Jangan yang zaman-zaman sekolah rendah tu guna yang aktif sebab pada masa sekarang dalam keadaan kita paperless, dalam keadaan kita COVID ni memang perhubungan utama adalah secara email. So pastikan email kamu aktif.
Lepas tu nama ibu, soalan keselamatan. Ni semua macam safety lah untuk akaun kamu ni supaya tak ada orang hack. Kamu je yang tahu soalan-soalan keselamatan ni. Pilih kata laluan, kemudian sahkan kata laluan, kemudian kamu daftar. So lepas tu kamu dah ada akaun. Dah ada akaun, okey, dah daftar, tolong ingat, okey, apa kata laluan. Sebab mengikut pegawai UPU online yang suka membantu di talian operator tu, selalu pelajar lupa kata laluan. Mereka boleh tolong reset bila kamu call dia mereka, tetapi kadang-kadang kamu kena beratur setengah jam, 40 minit menunggu di talian sebab bila lepas keluar keputusan SPM terlalu ramai murid-murid, ibu bapa dan orang awam menelpon mereka, jadi jangka masa melayan panggilan jadi panjang. So kalau cikgu boleh bagi cadangan, kata laluan ni kamu catat dekat satu tempat ke mana-mana supaya nanti kamu nak masuk nanti kamu ingat kata laluan ya. Okey. So apa lagi ada dekat menu ni? Kita pergi ni. Manual ni kalau macam kamu SPM kan, kamu boleh tekan manual ni nak tengok apa. Di sini dia mengajar bagaimana nak guna akaun. Nampak? Cikgu pun dah print sendiri. Ni manual untuk lepasan SPM. Ada 14 muka surat semua. Kamu boleh pergi satu persatu, dia akan ajar. Okey, laman utama, daftar akaun baru macam mana, maklumat apa nak isi kan. So kamu boleh print out ataupun kamu boleh go through je. Sebelum kamu daftar akaun tadi, baca dulu manual ni. Okey, jangan lupa kamu adalah kategori A, permohonan lepasan SPM, dan kamu klik pun untuk lepasan SPM. Ni antara contoh dia info yang ada dekat dalam manual UPU online. Okay, dia dah bantu dah. Jadi tolong baca, jangan malas, okey? Baca dulu baru buat sesuatu. Okey? Okey, kembali kepada sini. Okey, cikgu nak tunjukkan okey, cikgu dah daftarkan anak cikgu. Okey, tengok anak cikgu. Okey. Mana pula cursor cikgu? Okey, tengok. Dah ada kata laluan semua, ada ni kita kena pilih program pengajian. Jadi jangan lupa program pengajian anda ialah lepasan SPM. Ni tengok lepasan SPM tau. Okey, lepas tu baru kamu log masuk. Okey. Bila kamu dah log masuk, inilah rupa bila kamu dah ada akaun. Okey. Kat sini adalah semua, nampak tak ni? Semua nampak Semua kamu boleh baca informasi bila kamu ada akaun UPU ni. Kamu ada kategori permohonan, syarat-syarat kemasukan, beasiswa. Okey, kemudian dia boleh kaunseling kamu, bimbing kamu laluan kerjaya, apa itu pentaksiraan psikometrik, kira merit nak tengok berapa poin SPM kamu untuk dapat kursus yang sesuai. Nak kira merit ni sekarang tak boleh guna lagi lah sebab kamu belum ada result kan. Tunggu nanti. Okey, keboleh pasaran graduan. Ni tengok contoh lah. Apa ni cikgu nak baca lah cikgu. Keboleh pasaran graduan. Okey, yang ni kalau kamu dah habis belajar baru kamu isi benda ni. Okey. Okey. Jadi sekarang ni kita akan pergi kategori permohonan selepas SPM. Ni kalau hubungi kamu ni, kalau kamu macam lost kan, nak tanya siapa ya aku ni, kat sini, okey. Panduan. Ni panduan tadi. E-panduan pun ada juga. Cuba kita klik apa E-panduan. Ni lepasan SPM. Ni apa dia ke benda semua ni. Syarat am dan syarat kos. Okey, tengok kita tunjuk contoh. Okey, contoh. Kamu ni bulan 3 nanti okey, baru dibuka pasal 2. Okey. Pilihan carian, contoh kamu nak IPTA. Kamu nak pergi mana saya nak pergi politeknik lah cikgu. Okey, politeknik konvensional lah. Okey. Kategori
Kamu kategori A, jangan lupa. Aliran kamu, aliran apa? Semua kamu nak check semua aliran yang ada. Okey, paparan kemuduga, okey, tidak. Ada 65 program pengajian ditawarkan. Nampak tak kat sini dah boleh? Jadi, kamu boleh tengok ada 65, kat sini ada dipaparkan 10 dulu ya. Jadi kamu nak tengok, okeylah cikgu, saya nak minat reka bentuk grafik contoh. Okey, kat sini ada. Okey. Kita boleh baca, kita boleh dapatkan gambaran berapa kursus yang kamu suka, kamu tengok boleh ada. Okey? Ni dia. Apa-apa yang ditawarkan di bawah politeknik konvensional tadi. Okey? Iaitu masuklah ke politeknik. Okey. Dia tengok kod program tau. Dia bukan tengok syarat lagi tau. Ni tengok-tengok kod dulu. Dia ada banyak kat sini. Kemudian kalau kamu macam nak kenal pula IPT ni kan. IPTA. Tengok. Nak tahu pasal apa? Nak tahu pasal UKM lah cikgu. Okey, ada info UKM. Tengok. Okay, cerita UKM ni kat mana, apa ditubuhkan kat mana, apa yang ada fakulti dia semua. So, kamu boleh dapat gambaran. Dia siap cerita lagi. Ada pula kursus-kursus dia selitkan di situ. Apa yang ditawarkan. Peringkat Prasiswazah. Okey, kemudian kejuruteraan semua. Okey, kamu boleh baca. Boleh pergi tadi ikut universiti juga. Tadi politeknik kita dah semak. Ni tengok universiti pula. Okey. Ni jadi cerita lah pasal-pasal semua U ni. Jadi daripada kamu buang masa tengok Korea ke apa kan. Sekarang kamu dah boleh mula tengok ke mana universiti lepas kamu habis SPM nanti. Okey, kemudian syarat pula dan syarat khas program. Okey. Nampak tak syarat IPTA, ILKA. Cikgu, ILKA apa cikgu? Institut Latihan Kemahiran Awam. IPTA, Institut Pengajian Tinggi Awam. Maksudnya ILKA ni untuk orang yang suka hands on, di mana dia akan masuk bidang kemahiran. Okey. Yang IPTA ni more kepada akademik lah. Okey, jadi sekarang ni tengok syarat dia semua boleh baca. Kewarganegaraan. Hanya warga negara Malaysia yang ada nombor kad penalan sahaja layak mengemukakan permohonan. Okey, kalau yang nak pergi ke asasi atau matriks, mesti mendapat 5 kepujian termasuk BM dan lulus mata pelajaran sejarah SPM. Diploma. Ni tengok ni yang cikgu highlight ni. Mesti memiliki CJ SPM dengan 3 kepujian termasuk bahasa Melayu dan lulus mata pelajaran sejarah SPM. Okey. Kemudian kalau tu diploma untuk universiti awam ya, yang kat bawah ni diploma untuk politeknik konvensional atau kemahiran college community ILKA tu 3 kepujian dan lulus dalam mata pelajaran BM dan sejarah. Tadi diploma universiti awam, kepujian ya BM, diploma ILKA atau college community dengan politeknik cuma lulus sahaja bahasa Melayu. Okey. Kemudian last kali untuk program CJ, itu program yang paling paling pendek, paling rendah selepas SPM. Anda pemohon hendaklah menduduki CJ SPM, maksudnya ada hadis CJ SPM tu dan boleh membaca, menulis dan mengira. Ni syarat-syarat dia. So kamu sekarang boleh semak ya. Kamu layak syarat mana, kalau kamu target kamu nak pergi ke mana politeknik, persiapkan diri kamu dengan politeknik tadi mana? Ni 3 kepujian. 3 kepujian tu maksudnya markah dia C ya, 3C dan lulus dalam mata pelajaran BM dan sejarah dalam SPM. Okey. Nampak? Sekarang ni kita akan pergi satu contoh dia cikgu tunjuk. Dah tahu dah syarat-syarat kat sini ni. Syarat ni terpakai semualah sebab dia syarat am. Okey, sekarang nak pergi syarat khusus pula. Sebab kamu nampak ni, syarat khas. Bila syarat am tadi, yang cikgu sebut tadi semua tu warga negara, semua tu syarat am. Syarat khas ni setiap universiti ataupun setiap kursus di universiti, dia ada syarat khas dia tersendiri. Jadi syarat khas ni lah yang kadang-kadang membezakan kamu dapat atau kamu tak dapat berbanding dengan kawan kamu. Dia lebih spesifik lah, lebih kurang syarat khas ni. Jadi syarat khas ni berbeza. Kamu kena kaji sendiri. Contoh, saya minatlah nak buat kejuruteraan dekat UiTM. Pergi dekat UiTM. Pergi tengok syarat am dan semak sekali syarat khas. Daripada situlah kamu mula mengatur macam mana kamu nak hadapi SPM dengan cemerlang. Sebab kamu dah ada target nak pergi UiTM tadi. Okey? Contoh cikgu bidang lah. Contoh bidang satu. Bidang
Okey, bidang kita nak buat bidang apa ya? Nak tunjuk contoh je ni. Bukan cikgu nak buat betul-betul. Okey. Bidang misteri pula. Okey, bidang ni lah konon-konon bisnes. Kenapa semua keluar basam putih lah? Inilah civil engineering lah konon-konon. Tengok apa lagi ada. Okey, contoh hotel lah. Bidang perhotelan, restoran dengan catering. Okey, contohlah. Okey, kemudian kamu nak pergi bahagian mana? Kamu kategori A. Okey, kemudian carian berdasarkan bidang tadi. Nak tengok kat U mana ada kan? Okey, kemudian kita akan pergi aliran. Tak ada ke? Keluar tak? Kenapa tak keluar pula awak ni? Belum masuk lagi kot. Sekejap ya, sabar semua, bertenang. Ya, dah bidang dah. Kita use lah pula. Kategori A. Aliran semua. Okay, sini ada tak? Nampak ada 10. Nampak tak dia dah cakap? Ada jumpa 10 kat sini kan? Jadi tadi kan cikgu cerita cikgu nak pilih digital maklumat kan? Craft-craft semua. Nampak tak? Dah keluar dah. Dekat politeknik ni. Okey, ada 6 semester. Okey, kod dia FA bla 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 bla. Okey, syarat dia. Nampak syarat am IPTA tadi? Kat mana syarat am ni cikgu? Syarat am tadi kita dah tengok. Dekat atas ni syarat am. Okey, syarat khas dia apa? Jom tengok sama-sama. Dan syarat khas program lulus bahasa Inggeris. Kemudian ada 5 kepujian. Calon tidak mempunyai ketidakupayaan penglihatan, tak buta, pendengaran, fizikal atau masalah pembelajaran. Nampak? Kat sini dah cerita dah penuh ni. Jadi kamu tengok kat sini. Rujuk. Saya layak tak layak. Saya boleh tak boleh. Saya lepas tak lepas. Okey. Clear syarat am dengan syarat khas. Jadi kamu kalau target nak jadi sesuatu, cermat dulu. Lulus tak lulus syarat am dengan syarat khas. Supaya kamu tak kecewa. Kamu tak lulus tapi kamu sibuk nak masuk. Oh, saya ni ada masalah penglihatan. Kamu tak payah minta. Kursus ni tak sesuai. Sebab dia dah kata, calon tidak mempunyai ketidakupayaan penglihatan. Okey? Kemudian, kemudian apa lagi ni? Ni dekat sini ada lagi. Ni dekat lain politeknik konvensional, 6 semester juga. Lulus BN, lulus BI. Ni semua syarat-syarat. Kadang-kadang antara satu poli dengan satu poli lain pun syarat dia berbeza ya. Jadi kita kena pergi go through. Okey, catat dekat kertas. Buat nota sikit. U mana, apa kelulusan dia, IPTA mana, poli mana. Nanti senang kamu nak pilih, nak buat penyusunan pemilihan khusus bila kamu dah dapat result. Okey, jelas macam mana kita menggunakan semua benda ini. Okey. Jadi sekarang ni, cikgu rasa dah jelas sangat dekat sini. Kamu pun dah tahu cara nak tu. Kamu jangan takut benda ni tak meletup. Benda ni pun tak makan orang. Kamu explore je. Kalau kamu lost, kamu back ke laman utama. Okay? Kemudian tadi kita dah cerita pasal IPTA. Boleh tengok you apa, nama dia, apa kursus dia, apa kelebihan dia, bila buat. Okay, macam mana pasarana dia. Kemudian senarai program tadi dah. Syarat am pun kamu dah tahu nak cari kat mana. Laluan kerjaya. Cuba tengok. Laluan kerjaya SPM. Apa jadi? Laluan kerjaya ni. Okay, kita tengok ya laluan kerjaya. Apa kalau nak tengok ni? College community, college konvensional, politeknik. Okey, politeknik ada 3 jenis. Cikgu suka konvensional sebab konvensional ni banyak menawarkan kursus dan senang didapati. Okey, banyak seluruh Malaysia banyak politeknik konvensional. Okey dia cerita ni apa laluan kerjaya dia. Okey macam dia cerita graduan dalam bidang diploma reka bentuk ni berkelayakan memegang jawatan peringkat pertengahan. Okey macam kamu ragu-ragu kalau aku ambil diploma reka bentuk grafik aku boleh jadi apa? Tengok. Ni laman web ni dah tolong bagi tahu dah apa tugasan, apa kerjaya, apa career kamu boleh ceburi. Mudah kan? Mudah dan menarik sangat. Okay, so boleh baca kat sini.
Pokoknya kita kena ada rajin, kita kena ada rasa usaha nak cari maklumat. Jangan harapkan cikgu ataupun dengar-dengar kawan je cerita. Kita dah ada portal, dah ada benda senang kerajaan buat. Kita guna, kita use. Okay? Kemudian balik semula ke laman utama. Okay ni ha. Jadi inilah semua yang cikgu ingin ceritakan pada hari ini. Cuma cikgu ada beberapa lagi maklumat yang cikgu ingin kemas kini bersama kamu. Okey, balik kepada yang okey. Cikgu nak tunjukkan balik pada kamu iklan ya. Iklan tentang permohonan UPU ni lah. Okey, jika anak-anak belum jelas, okey. Step pertama tadi ialah step sekarang iaitu fasa permohonan yang pertama. Kamu 4 hari bulan Januari hingga 31 hari bulan 3 kamu kena create account UPU macam cikgu ajar tadi. Okey, settle Kemudian lepas dah habis macam tu, kita kena tunggu step kedua. Step kedua ini ialah Kementerian Pengajian Tinggi ni bahagian UPU ni dia akan umumkan. Okey, semua boleh beli nombor unit ID DBSN. Unit ID ni nombor PIN untuk kamu masuk ke dalam portal permohonan UPU online. Jadi pada masa sekarang, cikgu pun baru telefon bahagian UPU, dia kata belum ada tarikh yang sah. Nanti dia kata selalulah melawat portal, dengar-dengar kalau dekat radio, dekat TV, bila dia kata sudah boleh membeli nombor unit ID, okey, cikgu kena hebahkan anak murid pergilah bersama bapa ke, beli sendiri ke nombor unit ID tu. Okey, harga dia berapa ringgit rasanya RM15.60 kot. Cikgu pun tak pasti harga sekarang. Okey, jadi sekarang ni lepas beli nombor unit ID tu, kamu kena login balik kat sini, masuk dalam laman web ni untuk mengesahkan akaun kamu. Faham tak? Akaun yang UPU tu. Okey, so bila dah confirm, okey, kamu kena submit lah. Biar data-data tu submit. Maksud dia kamu dah ada satu pra permohonan dalam database UPU. Jelas? Jadi, tarikh menjual nombor unit ID kat BSN tu ada tarikh juga. Iaitu tutup 30 hari bulan 3, 30 Mac 2021. Permohonan kamu nak create account dan letakkan nombor unit ID, submit, berakhir 31 hari bulan 3, 31 hari bulan Mac, okey, 2021. Jadi katakanlah dikata contoh 15 hari bulan Februari dah boleh beli nombor unit ID. Cikgu nasihatkan, janganlah buang masa, cepat-cepat pergi beli. Nombor unit ID tu dia akan bagi kertas yang kecil je tau. Kertas ada macam besar ni je, kertas BSN tu. Jadi kertas ni kalau kamu tak jaga, nanti dia akan hilang tulisan tu. Minta tolong, pegawai di UPU minta tolong, pelajar-pelajar catat nombor unit ID tu dekat tempat lain. Supaya nanti bila seminggu awak tengok, dah hilang tulisan kat sini. Sebab dia carbon je kan, nanti hilang awak pun tak ingat nombor awak berapa, dah masalah. Sebab dengan kad penalan, satu kad penalan awak tak boleh beli lebih nombor unit ID tau. Satu je boleh beli. Okay, so tolong jaga baik-baik. Mungkin boleh foto slip yang nombor unit ID ataupun cakap dekat mak ni nombor unit ID saya simpan ke catat kat mana-mana tempat rahsia. Kalau takut mak tahu kan, takut mak pula pilihkan khusus untuk kamu. Tak apa. Jaga baik-baik nombor unit ID ni, okay? Sebab satu kad penalan tu sekali boleh beli je. Kalau hilang, memang menyusahkan lah prosedur kamu nak kena berurusan dengan bahagian UPU. Okay? Jadi lepas nombor unit ID tu ingat kita beli cepat-cepat. Lepas tu kita pun login. Okay, kita kemas kini bahagian permohonan tadi kita tu. Bukan permohonan, sorry. Fasa 1 data murid permohonan. Okay, kemudian lepas 31 tarikh tutup kita rehat. Kita relax. Kita dah ada akaun kita, pra permohonan kita dekat UPU. Okay, kemudian kita bermula fasa kedua. Fasa kedua iaitu bermula Jun. Okey, dijangka bermula Jun iaitu 5 hari selepas keputusan SPM diumumkan. Okey, dia buka balik laman web UPU ni. Kita pun dah ada akaun kan, dah ada nombor unit ID, kita dah boleh masuk balik. Kita buka balik akaun kita tadi. Kita kena kemas kini maklumat dan kursus pilihan di IPTA. Contoh maklumat kita apa? Dulu masa kita isi bulan 1 ni kita duduk dekat Selayang contoh. Nanti bulan 6 tu kita dah pindah rumah. Okey, kita dah pindah bangsa. Jadi kita kena update kemas kini maklumat diri kita. Mungkin pendapatan ibu bapa bertukar ke, dah bertambah gaji ke kan, kita kena tukar. Sebab itu yang penting akan dijadikan maklumat terkini untuk diproses
permohonan ke universiti. Okey, lepas kita dah kemas kini maklumat diri kita, ada satu lagi, kita akan kita kena isi kursus pilihan kita di IPTA. Iaitu merangkumi diploma dan juga ILKA, Institut Latihan Kemahiran Awam tadilah. Politeknik, college community kan. Jadi semua benda tu isi bila? Okey, pada bulan Jun. Okey, kemudian kalau ikutkan pengalaman tahun lepas ni, dia tak lama tau, dia 7 hari bekerja sahaja. Jadi awak kena peka. Maksud dia bulan Jun tu, okey, result SPM ready, okey, baca-baca tengok mana lulus, mana layak, mana tak layak, semua mana okey, and then buatlah pilihan yang tepat. Okey? Kemudian lepas tarikh tutup, habislah pada bulan Jun. Kemudian dinyatakan di sini tarikh hebahan keputusan layak tak layak, diterima tak terima masuk ke IPTA, ILKA ni semua dijangka pada minggu ketiga bulan Julai. Maksud dia dah tutup bulan Jun, minggu ketiga bulan Julai, mungkin ada hebahan keputusan kemasukan. Cikgu, kalau tak dapat macam mana cikgu? Jangan risau. Kalau sebelum ni bila tak dapat, ada pula sesi rayuan. Boleh merayu. Okey? Yang penting sekarang, jangan fikir dulu, saya ni dapat tak dapat, saya layak tak layak. Cikgu mahu semua anak-anak tingkatan 5, okey, login dulu. Okey, masuk dan create dulu akaun UPU anda. Okey, kemudian selalu dengan hebahan cikgu dekat dalam grup WhatsApp parent ke WhatsApp kelas, cikgu akan bagi tahu bila nombor BSN unit ID ni mula dijual. Okey, jadi kamu bolehlah apa? Membeli dan bersedia untuk memohon. Okey, ni kan tadi anak cikgu punya, ingat tak? Okey, ni anak cikgu punya. Lepas dah tengok-tengok ni, memang kalau tengok pun anak cikgu punya ni ada data dia je, sebab belum ada kursus pemilihan semua kan. Jadi okey, ni semua belum lagi lah ni. Okey, sebab kita kan belum ada semua ke benda tu kan. Okey, rasa sampai di situ saja. Okey, lepas kamu dah macam ni, jangan lupa log out. Tengok senang je. Semua dibantu. Ada je box buat bantu kamu. Okey, so ingat. Ini yang cikgu cakap. Kamu kena login. Kamu kena create account dulu. Senang je. Tak sampai 10 minit pun. Cuma masa cikgu create account anak cikgu tu, cikgu dapati dia perlukan nombor kad pengenalan ibu bapa. Okey, sebab ibu bapa masih lagi penjaga anda. Perlukan. Mungkin kamu boleh catat dulu kat kertas sikit. Okey, lepas tu bila mak dah bagi data, senang proses kamu untuk mendaftarkan akaun UPU kamu. Ingat, kalau kamu tak ada akaun ni kalau kamu tak ada, kamu tak boleh memohon kemasukan ke UPU selepas bulan 3 nanti. Kalau kamu ada, baru boleh. Okey, jadi contoh, cikgu saya macam tak nak masuk U. Jangan. Kena buat juga akaun ni. Mana kamu tahu tiba-tiba bulan 3 nanti kamu nak masuk U kan? Jangan. Kita buat dulu seseolah kita nak. Okey? Kalau tiba-tiba tak nak, tak apa. Jangan kamu tak buat apa-apa, kamu tak adakan akaun kamu ni, kamu tak create. Tiba-tiba kamu nak masuk U. Result kamu cantik pula tu. Minta maaf, waktu tu kamu dah tak boleh sebab kamu tak ada pun akaun UPU yang dikata fasa permohonan maklumat diri ni. Okey, jadi dengan keadaan kita ada lebih kurang mungkin hampir 500,000 ya calon SPM. Jadi cabaran kita sangatlah sengit. Compete pula tu, ada budak lelaki, ada budak perempuan semua. Kita ada calon-calon ahli rangkas macam calon OKU kan. Jadi kamu kena sentiasa peka dengan maklumat dan juga tarikh-tarikh penting dan juga apa step by step kamu kena buat. Jadi pada sesi kali ni, ingatan pertama cikgu, ni lah. Create dulu akaun kamu dalam
UPU account ni. Okey. Jika ada masalah, ni klik dekat manual SPM tu dekat bawah log masuk tu, dia akan bantu one by one. Okey, cikgu juga dah print satu kopi SPM ni, log cara-cara manual ni. Jika kamu berminat nak baca, boleh datang ke bilik kaunseling ya. Okey, buat appointment dengan kaunselor, boleh baca satu persatu semua ke benda ni. Okey, jadi barulah senang, dah tahu menghadap komputer, laju sikit lah. Okey, so rasa itu sahaja daripada cikgu. Okey, dari masa ke semasa, cikgu akan terus lagi buat hebahan dalam grup WhatsApp ataupun dalam bentuk YouTube macam ni. Okey, hingga berjumpa lagi. Terima kasih. Okey, jika ada masalah, sila datang ke bilik kaunseling. Cikgu Nurul Huda dan Cikgu Wiki Neswaran. Okey, sedia membantu anda bila-bila masa sahaja. Terima kasih.